أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Alhamdulillah, pertama kali mari kita sama-sama memanjat syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah telah pimpin dan bawa kita dengan rahmat-Nya dan nikmat-Nya sampai kita kepada hari yang ke-25 dan malam yang ke-26 dalam 10 akhir bulan Ramadan Al-Mubarak. Maka kita masih bersama-sama dengan detik masa yang sangat penting dan berharga kepada kita. Terutamanya kita ma'al Quran, bersama dengan Quran, segi baca dan di segi kita usaha nak tadabbur Al-Quran supaya menambah khusyuk dan menambah kepahaman kita akan ajari Allah Subhanahu wa taala yang dengannya kita dapat beramal, dapat berpegang, dapat jadikan akidah kita akidah Al-Quranul Karim dan juga dapat berakhlak dengan akhlak dan adab-adab Al-Quranul Karim. Insya-Allah taala malam ini kita akan bersama dengan juzuk yang ke-26. Kita mula dengan surah Al-Hujurat, iaitu surah yang ke-49. Surah Hujurat ni ada sebanyak 18 ayat, diturun di Madinah. Dalam 18 ayat ini sebenarnya walaupun sedikit tapi mempunyai ajaran Allah Subhanahu wa taala yang sangat baik untuk kita amal dalam masyarakat kita dan beramal dalam kita berpegang dengan agama Islam kita yang mulia. Dalam suratul Hujurat ni kalau kita tengok, dia mengajarkan kita beberapa adab, kerana kita ada hubungi dengan beberapa pihak. Pertama, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala dan hubungan kita dengan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka bila kita ada hubungi, maka kita ada cara kita berhubung atau yang kita panggil kata adab-adab kita dengan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Itu juga adab kita dengan sesama manusia, iaitu pertama sama dengan orang-orang Islam sendiri, orang beriman. Yang ketiga, yang keempatnya iaitu hubungan kita dengan manusia semuanya. Maka mari kita tengok bagaimana cara kita nak beradab dengan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dalam ayat yang pertama daripada surah Al-Hujurat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhallazina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih wattaqullaha innallaha samii'un alim. Dalam ayat ini Allah memanggil orang-orang beriman, memanggilnya dengan nama orang beriman sebagai panggilan yang mulia. Kerana tak panggil semua manusia. Manusia tu ada orang beriman, ada orang tak beriman, ada orang kafir.
Tapi Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya, kasihnya kepada berimej, maka dia panggil orang berimej untuk nak memberi satu-satu ajaran supaya beramal, iaitu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Makna dia, janganlah kamu memandai-mandai, pandai-pandai atau mendahului melakukan sesuatu perkara sebelum daripada hukum atau kebenaran daripada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Itu dasar kita, dasar orang berimej, iaitu mengutamakan ajaran Allah. Apa sahaja masalah, kita adalah mulakan dengan ajaran Allah. Mari pakai, mari guna, mari ambil buat dalil. Kalau nak bicara pun bicara dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala lebih dahulu. Lepas tu barulah ajaran Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah asas agama. Cara kita beragama iaitu kita terima ajaran Allah sebelum daripada ajaran manusia. Lepas tu baru ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi lagi kita tu tuqaddimu, mendahului, atau pandai-pandai kita kata sendiri ke, atau ambil kata manusia dulu mai kata, padahal hanya dapat kita ada ajaran Allah Subhanahu wa taala. Kita tinggal ajaran Allah, ada ajaran Rasul, kita tinggal ajaran Rasul. Maka larangan inilah dikuatkan dengan wattaqullah, hendaklah kamu takut pada Allah. Orang yang mendahului ambil ajaran manusia sebelum ajaran Allah dan Rasul, maknanya orang itu adalah orang yang tidak bertakwa kepada Allah. Dan kemudiannya Allah mengisbatkan dua nama dia, iaitu innallaha sami'un alim. Allah sangat mendengar. Kalau kamu tu kata gapo-gapo, sama ada kata daripada Allah, daripada Rasul, atau kata yang bukan pada Allah Rasul, maka Tuhan dengar. Tuhan buat kira, Tuhan beri pahala atau Tuhan beri dosa. Dengar pula dia disertai dengan alim, tahu. Kalau dengar saja kita rasa pun tak yakin mana, bermari alim Tuhan amat mengetahui, maka menambahkan lagi keyakinan kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala buat kira apa yang kita lakukan, kita buat, kita kata dalam kita beragama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lepas tu panggil orang berimej pula. Ya ayyuhallazina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wa la tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Ini sakut paut dengan kecek suara. Kita kadang-kadang bila kecek tu, kecek derah, kecek ikut urut. Tu. Zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada di kalangan sahabat dia tu, suara dia peseng derah. Peseng kecek, bila kecek tu bunyi derah. Lalu bila turun ayat ni dia rasa kata ayat ni kena atas kepala dia, kena atas dia. Dia pun rasa salah. Tak baik dia. Sehingga Nabi dia cari dia mana sian-sian orang tu seorang sahabat. Lalu Nabi suruh sahabat lain pergi cari. Pergi cari dia duduk rumah. Duduk tudung kepala dia, tudung muka dia. Kerana dia kata ayat ni kena atas dia. Dia peseng orang kecek dia. Peseng kecek dia, bukan kecek dia. Jadi ini satu adab bila nak bercakap. Cakap dengan suara yang sederhana. Terutama apabila kita tu bersama dengan hadis Nabi, dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tak ada lawan dengan sunnah Nabi dengan suara yang kuat,
seolah-olah kata kita lebih pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita buat begitu tu, yang membawa kepada amalan kita tu jadi sia-sia. Sia-sia amalan kita. Tahbata. Tidak dapat pahala lah. Padahalnya kita tu tak khabar. Kata kita ada buat amal tu dengan sebab suara kita lebih pada Nabi. Buat kasar kecek derah tu membawa kepada satu sebab yang boleh menggugurkan amalan kita. Kemudian kita mari pula cara kita terima berita-berita. Hak ni satu perkara yang penting, terutama dalam masyarakat kita di zaman teknologi, zaman baru ni. Ya banyak berita-berita tubik mari dalam internetnya, dalam line-nya, dalam Twitternya, macam-macam tubik mari. Tu. Ada berita hak pasal pelesur, berita pelong, berita orang buat-buat untuk satu-satu tujuan. Kadang-kadang nak orang benci pada seorang tu, waktu baik kata begitu, kata begini. Tambah-tambah pula boleh buh gambar-gambar pula. Ambil gambar situ, potong kepala, ambil tubuh orang lain, buh kepala orang lain. Nak orang lain tu benci kepada kita. Buat satu berita yang tidak baik. Ini adalah dasar Islam. Lah ni boleh katakan setiap negeri dia ada undang-undang dia. Di negeri kita ni baru tubik. Siapa-siapa yang buat tubik satu-satu perkara, ambil gambar, buat tubik dalam klip, dalam gapo dengan tidak dapat izin daripada tuan dia, adalah satu kesalahan di segi undang-undang. Siapa kena perap, kena denda, dan ada siapa kena masuk guk. Itu kerana nak jaga daripada kan lambat sikit kun manusia tam sakut paut dengan kemanusiaan. Kerana bila dunia terbuka global ni jadi bawa pada huru-hara. Jadi panggil membawa kepada rusaknya kehidupan masyarakat, yang membawa kepada hilangnya kebaikan dan hilangnya perpaduan di kalangan umat manusia, terutama di kalangan orang Islam sendiri. Lalu dalam surah Al-Hujurat ni ayat yang ke-6, Allah Subhanahu wa taala dia panggil orang-orang Islam, orang-orang beriman, ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Allah panggil, hai orang beriman, jika datang kepada kamu seseorang fasik, orang tak molek, orang yang sifat dia panggil jahat, membawa suatu berita kepadamu, maka hendaklah kamu selidiki lebih dahulu untuk menentukan kebenarannya. Kena tapih dulu, kena tapih dulu, cek molek sungguh tak sungguh. Tu. Sebab lah ni banyaknya boleh buat belaka, boleh masuk belaka, boleh sebar belaka. Maka perlu, sangat perlu, ini satu dasar yang baik. Dasar inilah kita duk terima hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kena peksa cek tengok rawi-rawi pun ringan hadis lagu mana dia, pangan dia lagu mana, akhlak dia lagu mana, adakah dia orang bohong ke, orang biasa panggil jadi orang fasik ke. Maka tubiklah mari hadis sahih, hadis hasan, hadis dhaif, hadis maudhu', tubik belaka. Itu adalah ditilik dari segi berita yang dibawa oleh orang-orang yang bersifat dengan fasik atau sifat yang bukan soleh atau sifat bukan sadiq yang benar dak. Oleh itu sidang pendengar yang dimuliai Allah sekalian, maka di zaman sekarang yang juga kita boleh kata tersebar luas kegunaan mengenai berita-berita ni, maka kita mari tapih cek tengok dulu supaya benar
dan supaya kita tidak tidak terlibat dengan berita-berita dusta dan bohong. Mari kita tengok pula panggilan hubungi kita dengan orang-orang sesama orang Islam. Sesama orang Islam. Pertamanya, di kalangan orang mukmin ni boleh jadi kadang-kadang berlakunya pergaduhan dia panggil. Wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma. Dan jika dua golongan, dua puak dari orang-orang yang beriman berperang, atau satu bahasa yang bergaduh dah, balah, siapa perang, siapa musuh, siapa lawan lah. Tu. Jadi agama Islam ni dia ambil berat tekan dari segi perpaduan ummah. Menjadi ummatun wahidah, terutama sesama orang mukmin, orang beriman sama orang Islam sendiri. Tak patutlah ada perpecahan di kalangan orang sama orang mukmin. Apatah lagi perpecahan yang membawa kepada iqtatalu. Siapa musuh, siapa perang, siapa lawan, maka tidak boleh dibiarkan. Tu tak boleh lah. Kena ada orang tengah, satu golongan, satu jemaah, satu jawatan kuasa ke, orang-orang yang ada kuasa ke, kena fa aslihu bainahuma, kena islah. Pentingnya panggil peranan islah dalam nak menyatu padukan umat Islam supaya tidak berlaku siapa fa in baghat ihdahuma alal ukhra, siapa menzalimi oleh mana-mana satu atas yang lain. Kalau berlaku juga faqatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah, sehingga dia tu kembali kepada perintah Allah, ajaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua orang yang duk berlawan, duk musuh, duk perang, duk gaduh antara sama lain kerana dia tidak berpegang dengan amrillah. Sebab tu mana-mana setelah mana dicek dah satu golongan antara dua tu zalim, salah, tak betul, maka kena islah wiyagi, kembali kepada ajaran Allah Subhanahu wa taala. Setelah mana kelik dah pun kena islah lagi, fa aslihu bainahuma lagi. Dua kali ni. Allah sebut dua kali fa aslihu bainahuma. Satu itu ketika berlaku musuh perang. Lepas tu ketika damai dah pun kelik dah. Hak satu lagi, hak salah, hak tak betul, hak zalim, kena islah lagi. Sebab satu tahap tak padai, satu tangga pun tak padai. Boleh jadi api kedenaman, api wasa nak dendam, nak marah, nak asak, nak deki, dia ada lagi, maka kena islah lagi. Tapi kena berdasar kepada al-adl, dengan adil. Wa aqsitu, kena adil. Wa dengan adli lagi, wa aqsitu lagi. Itu tanda kata pentingnya keadilan dalam Islam untuk menegak di kalangan orang-orang yang berlaku ketidakbaikan atau berlaku pergaduhan antara sesama orang mukmin. Seterusnya dalam surah Al-Hujurat juga ayat 10. Kerana kita ayat ada dalam surah Hujurat ni mempunyai ajaran yang sangat baik untuk diamal dalam masyarakat Islam kita, iaitu dasar ukhuwah Islamiyah. Allah sebut dengan innamal mu'minuna ikhwah. Innama lil hasr. Makna tak ada orang mukmin ni mereka jadi saudara bila dia tu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala.
beriman dengan Rasul, beriman dengan Quran, kitab-kitab, beriman dengan mereka, hari kiamat, qada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang itu tu kita kena bila dia tu jadi saudara kita. Dia adalah saudara kita. Tu. Ini satu kekuatan bagi umat Islam. Kerana orang beriman siapa saja, di mana sahaja, apa bahasa saja yang dia tutur, dia bercakap, bagaimana kebudayaan dia, maka semuanya adalah dia bersaudara. Baik sesama kita sendiri di satu tempat, satu kampung, satu negeri, atau dia berada dalam negeri lain, maka semua jadi ukhuwah Islamiyah, ukhuwah imaniyah. Ukhuwah inilah lebih comel, lebih rapat, lebih kuat kadang-kadangnya daripada ukhuwah ukhuwah nasabiyah, nasab keturunan. Tu. Kadang-kadang dua wadik tak ada tahu apa. Dok balah pun ada, dok rebut harta pusaka pun ada, macam-macam. Tu. Tapi ukhuwah ni kadang-kadang dia tu panggil lebih kemah, lebih kukuh, lebih kuat hubungan dia. Apa yang dia berlaku macam learning ni, kita dalam keadaan suasana virus corona ni, jadi ayat ni dipakai oleh sesama kita orang mukmin. Kita tengok hak ni bukan orang mukmin saja dak, orang-orang bukan mukmin kadang-kadang dia ukhuwah juga, tapi dia ukhuwah insaniyah. Saudara di segi kemanusiaan. Tu sama-sama daripada Adam alaihissalam berlaku. Tapi kita kena lebih pada tu lagi kerana kita diikat oleh iman. Kita ada dua lah, satu kita ukhuwah insaniyah, yang kedua ukhuwah imaniyah. Boleh dua kita. Biasa ya, sebab dia tak ada beriman. Tapi jiwa nak timbal rasa, nak tolong, nak kerjasama, itu ada pada dia, maka dia boleh habuai itu, tapi dia tidak boleh habuai iman. Maka alhamdulillah kita syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang Allah Taala pilih kita untuk menjadi orang beriman. Maka ukhuwah imaniyah yang ada pada kita adalah lebih berguna untuk kita guna pakai, terutama di masa kecemasan, ujian dan musibah yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala ni. Jadi bila jadi ukhuwah, memanglah ada silap salah, ada tak suka, tak kena dan sebagainya, maka fa aslihu baina akhawaykum, hendaklah islah juga. Pendek kata islah radab dia tu puak. Hak ni puak. Ayat 9 puak hak ni semua seluruh orang mukmin. Tu. Jadi dua tangga, dua tahap semua ni. Kemudian kita tengok pula ayat yang ke-11. Tu. 11, 12, dalam dua ayat ni panggil cara berukhuwah. Hak berukhuwah bagi. Sitik kan pinong lawankan. Gapo kata? Selain pada islah tu satu sitik, satu cara, satu hak. Tak boleh kita nak lak. Bila berlaku duk balah, kau delak duk balah tu siapa musuh, siapa mati-mati ya tak boleh. Hak dianya kita kena islah. Itu pertama. Yang keduanya islah dengan adil. Bukan masuk sebelah jumlah dak. Baik ngah ni kita masuk lekok ni, tolong lekok ni dak. Itu dasar Islam. Jadi tambahan daripada hak ukhuwah Islamiyah, iaitu satunya la yasra qaumun min qaum asa an yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa an yakunna khairan minhunna. Panggil orang beriman, tapi masuk juga orang perempuan di sini. Sebut juga. Tu. Kalau tak sebut tak apa dah.
Kerana panggil taghlib, bila sebut berimej masuk belaka dah orang lelaki dan orang perempuan. Hak dia ni jenis dia larang. Tu jenis larang. Hak ukhuwah ni ya banyak. Saya duk bila duk hitungnya lebih kurang 11 hak kalau kita ambil daripada hadis Nabi kata. Ni dalam ayat ayat Al-Quran kami ti Allah Subhanahu wa taala ได้กล่าวถึงใน2 ayat นี้เป็นสิทธิของการเป็นพี่น้องกันsatunya la yaskhar qaumun min qaum. Makna apa yaskhar? Janganlah sesuatu puak dari orang lelaki merendah-rendah menghinakan terhadap satu puak yang lain. Jangan dia buat hina dengan sebab dia tak apa, dia tak mengaji ke, kurang mengaji ke, atau dia miskin kita kaya, atau dia tu panggil tak ada tamneng ke, jawatan tak ada, kita ada jawatan. Jangan kita menghinakan, merendah-rendahkan dia. Kita sama saja di sisi Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi asa an yakuna khairan minhum, boleh jadi dia lebih baik pada kita. Nampak dia orang miskin misalnya, nampak dia orang tak ada mengaji mana, tapi boleh jadi hati dia lebih bersih pada kita, ibadat dia lebih baik pada kita, kerana kita tak ada tengok dia buat ibadat pada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu satu amalan yang ditolak oleh Islam iaitu merendah-rendah, menghina-hinakan orang lelaki dengan orang lelaki. Begitu juga orang perempuan, wala nisa'un min nisa', dan juga orang perempuan merendah-rendahkan satu puak yang lain. Jadi biasanya berlaku juga. Sebab tu Allah Subhanahu wa taala dia sebut di sini. Tahu itu. Jadi masalah menghina ni satu akhlak yang timbul di kalangan orang lelaki dan di kalangan orang perempuan. Lepas tu wala talmizu anfusakum. Dua. Tu jangan apa? Jangan memanggil antara satu dengan yang lain dengan gelaran yang buruk. Dengan gelaran buruk, wala tanabazu bil alqab. Semua tu makna we arti kata nak menghinakan. Nak menghinakan panggil terhadap seseorang atau terhadap satu-satu puak. Ini adalah suatu besarnya kesalahan orang yang melaku menghinakan orang atau memanggil nama yang tidak baik atau gelaran tidak baik. Sebab apa? Sebab Allah Subhanahu wa taala kata, ingatlah, dia kata, larangan tersebut tu menyebabkan orang yang melakukan itu jadi fasik, fusuk, bi'salismul fusuq ba'dal iman. Dia beriman dah tapi dia pergi buat perbuatan menghinakan. Atu wa man lam yatub kena taubat. Siapa kena taubat? Tu bukan mudah. Kesalahan kena siapa taubat ni kesalahan yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak taubat, fa ulaika humuz zalimun, maka mereka itu ialah orang-orang yang zalim. Di antara adab lagi iaitu jangan banyak skor terhadap saudara. Dalam ayat yang berbunyinya ya ayyuhallazina amanu istanibu katsiran minaz-zann inna ba'daz-zanni itsm. Hei orang beriman, jauhilah kamu kebanyakan sengkoat. Kerana kalau banyak sengkoat tu dia akan ada sesengah-sengah tu jadi dosa. Sebab tu kita kena husnuzan, elok sengah daripada kita jahat sengah. Lebih banyak elok sengah, lebih baik, lebih selamat kita daripada dosa. Kalau tidak, dosa.
cerak mulai dulu, barulah kita nak kata, nak suka kat tu, suka kat ni. Kita nampak dengan mata, kita dengar dengan telinga. Lepas tu kita tahu. Benar-benar tahu. Sebenar-benar tahu. Barulah kita nak suka jahat pada dia. Kalau tidak, jangan lagi. Sebab inna ba'da zanni itsm, dosa. Seterusnya ada hak juga, iaitu wala tajassasu, jangan kamu cari-cari kesalahan dan keaiban orang lain. Cari hak orang, cari juga. Kalau itu tarik mata orang nak korek juga. Tu. Tapi apa panggil gajah duk dapat kita tu, jadi kita tak nampak. Batannya duk dapat kita tak nak tengok. Dia nampak, tengok tarik mata dia orang. Nak dia nak tu. Nak tajuh. Tak apa. Kalau tulis sapu tak apa, tapi nak tajuh. Tapi kalulah batatnya dapat kita jelas-jelas molek, butir molek, nampak kita tak ada lagi, tak nampak. Ini ada hadis Nabi dia ada. Dia lari begitu. Mana kita kena tengok keaiban kita lebih dahulu. Orang berperang tentangเราต้องมาดูที่ตัวเราเองก่อนก่อนที่เราจะไปดูความบกพร่องของคนอื่นorang lain. Tengok kita. Kalau kita tengok kita lebih baik, sebab apa? Kita boleh baiki, boleh maju, boleh jadi lebih baik. Kalau tengok dia orang, kita tak nampak di kita. Na'udzubillah min zalik. Dan hak lebih besar juga, salah satu daripada hak bagi saudara kita, iaitu wala yaktab ba'dukum ba'dha. Jangan mengupak. Jangan mengupak, atau bahasa kita ni panggil jangan makan daging orang. Bukan bahasa kita dah, bahasa Quran juga. Tu. Iaitu Allah Ta'ala kata sepah pada lagi, wala yaktab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Jangan mengupak oleh setengah kamu akan setengah. Sukakah kamu? Allah buat soal. Inginkah kamu memakan daging saudaranya yang mati, yang telah mati? Allah, sini kita tengok sininya cukup dah. Satu, makan daging manusia. Allah. Yang kedua, manusia maitan, yang mati. Makan bangkai. Bagaimana kita nak makan daging orang? Allah, sepegasi makan daging orang ni. Bukan orang sama orang. Orang sama orang Dayak ni, orang duk dalam hutan ni. Pok sakai sama dia tak makan sama dia, tak makan anak dia, tak makan gu dia, tak makan daging dia. Tapi orang yang sanggup mengupak kepada saudara dia tu, Allah Tuhan bani supaya makan daging. Kemenyo tak apa ni, tak lalunya nak makan, tak turunnya ke perut. Tak boleh makan, nak mutahnya macam-macam. Kena rasa lagu tu. Tapi kerana mulut ni dia sedap, lidah yang lembut ni, jadi dia sanggup nak kata kepada saudara dia, nak mengupak pada saudara dia dengan tidak ambil kira dengan ayat ni sebagai hak-hak saudara yang kita tidak boleh mencabuli atau kita langgarnya. Lembut sitik kong pinong ni kita baca ayat ni ke apa, cukup dah.
Tambah-tambah Tuhan kata wattaqullah, hendaklah kamu takut pada Allah. Innallaha tawwabur rahim. Kemudian satu lagi dalam surah ini yang sangat penting, iaitu hubungan kita dengan sesama manusia umumnya. Nah, Allah panggil, selepas panggil ya ayyuhallazina amanu, Allah panggil pula ya ayuhan nas inna khalaqnakum min zakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir. Panggil manusia. Nah, dia kenal diri dia, kenal orang-orang lain dari manusia semuanya, iaitu sesungguhnya kami ciptakan kamu, kamu daripada lelaki dan perempuan. Itu hikmah yang besar. Tuhan ada kata inna khalaqnakum patu waja'alnakum syu'uban wa qabaila hajada wa ya, jadi lelaki dan perempuan. Itu supaya dengan kejadian lelaki perempuan ni dapat membiarkan keturunan manusia, supaya dia wujudnya di atas dunia, sampai masa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau jadi lelaki saja mati tak ada habis, kerana tak ada buah anak, tak ada apa. Jadi perempuan saja pun sepatutnya juga. Itu dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala supaya manusia ni hidup beramai-ramai, biar berketurunan, beranak cucu di atas dunia ni, dapat mengimarahkan bumi Allah Subhanahu Wa Taala dengan amal dan ibadat, dengan kemajuan ilmu, iman, ilmu, dan juga dengan kegiatan-kegiatan dalam menjalankan kewajipan terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Maka timbullah perpaduan ummatan wahidah, umat yang satu, sama ada ummatun ijabah atau ummah dakwah. Kemudian Allah Taala dengan kehendak dia, ketetapan dia, wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Allah ayat kata kami jadikan kamu, hei manusia, berbangsa-bangsa, bersuku-suku, berkabilah-kabilah, yang bertujuannya lita'arafu, untuk kenal mengenal, ta'aruf. Satu dasar Quran, ta'aruf bainan nas, antara manusia. Manusia ni ada serata dunia, ada belaka. Ta'aruf di segi kedudukan dia, kehidupan dia, kemajuan dia, ekonomi dia, bahasa dia, kebudayaan dia, agama dia. Tu. Macam kita kata Zamila ni boleh tahu mana negeri mana kata hak kena corona COVID-19, bagaimana dia buat, boleh tahu belaka. Kita tengok cara menekan langkah-langkah untuk nak jaga penyakit ni, virus ni, lebih kurang. Kena kurung 14 hari, suruh duduk rumah, kena tudung tutup mulut, muka. Tu. Lepas tu pula panggil tak boleh pergi berhimpun ramai-ramai. Tu. Macam orang Islam, bukan saja di tempat kita, bukan saja dalam negeri kita, di Amerika, di mana, di Perancis, di mana, di Spain mana, semua masjid banyak ke tutup belaka sementara. Semaya jemaah pun dilarang belaka dulu sementara belaka. Lebih kurang menekan kebunkan dia buat untuk nak mencegah jangkit virus corona ni, lebih kurang belaka. Itu hasil daripada Tuhan jadi syu'uban wa qabailan, kita boleh tahu bagaimana cara mereka buat, maka kita tiru. Sebab tu mula-mula kita rasa heran juga, apa boleh kena 14 hari belaka. Negeri kita 14 hari, tani 14 hari, bakar pun kena 14 hari. Di Amerika 14 hari, di Saudi pun 14 hari. Lari tak boleh keluar daripada rumah. Ini negeri Saudi tadi dia hak terbaru ni, raya pun tak boleh jalan juga. Tak boleh lari.
sebab dia lebih banyak jangkit penyakit virus corona ni lebih pada negeri kita lagi. Ya. Itu juga Allah Subhanahu wa taala. Lepas tu Allah ayat inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya di kalangan orang yang termulia di kalangan kamu di sisi Allah ialah orang paling takut, iaitu orang beriman lah. Manusia ramai lelaki perempuan tapi ada tak beriman. Orang beriman lah orang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu lebih kurangnya dalam surah Hujurat. Maka kita mari pula kepada surah Qaf, satu surah Makkiyah turun di Mekah yang mengandungi sebanyak 45 ayat. Dalam surah ni banyaknya isi-isi dia yang mempunyai faedah pada kita. Sebab tu Nabi sallallahu alaihi wasallam dia baca dalam semaya subuh, baca hari Jumaat dia baca. Lepas tu baca hari raya Aidilfitri pun ada sesungguhnya masa Nabi baca juga. Begitu juga raya Aidil Adha sepatu juga. Kerana kandungnya dalam surah Qaf ni dalam 45 ayat ni adalah mempunyai dasar-dasar asas-asas terutama tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah yang Tuhan sebut dalam ni iaitu afalam yanzuru ila as-samaa fawqahum kaifa banaynaha wa zayyanaha wa ma laha min furush. Allah, maka tidakkah mereka itu orang kafir itu manusia tengok ke langit fawqahum di sebelah atas mereka itu. Sebenarnya tak ada kena sebut dah fawqahum tu ila sama. Sama ada sebelah atas dah. Tapi nak kenal lebih dekat lagi. Berdekat lagi. Tengok langit baru tahu saja tak jadi. Tahu kata langit ada, tak jadi. Dia kena lenggak tengok. Serta fikir kaifa banaynaha, tu fikir tu. Bagaimana? Tu cara tu. Bagaimana kami membinanya? Tu. Hak ni apa kena wikra. Kena selidiki tengok cara halusi fikir dengan otak akal. Bagaimana Tuhan bina, Tuhan akal lagu mana? Main banding tengok dengan kita bina rumah, kita bina bangunan super kuda. Memang tak sama kerana bina Allah Subhanahu wa taala akan langitnya dengan tidak ada tiang. Tu mana sepotong tiang pun kita tak nampak lagi tanpa bertiang ni. Kita tak biasa dengar kapal-kapal tu burung-burung duk pelaga dengan tiang langit ni, tak biasa dengar, ada lagi. Itu satu ayat kauniyah, tanda kata Allah Subhanahu wa taala dia sangat kuasa. Lepas tu pula wazayyannaha, dia pula memperhiaskannya langit itu dengan bintang-bintang yang cantik, comel, bersinar bana, bercahayanya. Itu. Wa ma laha min furush, tidak rasa retak. Tak ada lenggay langit, selapis demi selapis itu tak ada dapat lenggay. Allah panggil rapi, kukuh, mangkung. Itu sifat langitnya. Kemudian tengok bawah pula, wal arda madadnaha wa alqaina fiha rawasiya wa ambatna fiha min kulli zawjin bahish. Tidakkah maka tidakkah mereka tengok arda, tengok bumi pula, akan bumi kami bentangkan dia sebagai hamparan. Nak mudah kita duduk, mudah kita bina rumah, mudah kita berjalan, mudah kita nak buat jalan, nak pergi mari.
patuna wa tanem megapo atas bumi. Wa alqaina fiha rawasiya, dan kami letakkan padanya gunung ganang atau panggil bukit-bukit. Itu dalam surah Kahf banyak lagi, terutama ayat yang sangkut paut dengan ya Allah Subhanahu wa taala, wa ya'ta wa laqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bi nafsuh. Waktu kita kena ambil tadabbur fatimna untuk kita yakin dengan muraqabatillah Subhanahu wa taala insya-Allah taala. Maka pada ini saja untuk kita ambil tadabbur dengan ayat-ayat tarawih yang kita akan dengar atau kita baca pada malam ini insya-Allah taala. Mudah-mudahan Allah taala menambahkan lagi kita pahala ganjaran kepada kita insya-Allah. Aku qouli hadza wa sallallahu alaihi wa sallam wa fawwidu amri ila Allah, inna Allah basirun bil ibad. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.